Mendengar berita ini, Zubair bin Awam dengan marahnya lantas keluar daripada rumahnya dengan menghunuskan pedang sambil mencari-cari siapakah yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di Al-Fatih Channel untuk kita menyebut bicara-bicara yang mudah-mudahan membangkitkan iman, insya-Allah. Baik, mana-mana yang baru sampai, kami mohon untuk berikan sokongan anda kepada kami dengan tekan butang like, tekan butang subscribe. Terima kasih. Okey, hari ini kita nak sambung cerita tentang 10 sahabat Rasulullah yang dijamini syurga yang nombor 6, iaitu Sayyidina Zubair ibn Awam. Subhanallah. Siapakah Zubair bin Awam? Beliau merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ibunya yang bernama Safiyah merupakan kakak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dekatnya hubungan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga merupakan menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerana Abu Bakar mengahwinkan anaknya yang bernama Asma, kakak kepada Aisyah yang bernama Asma, dikahwinkan dengan Zubair bin Awam. Subhanallah. Zubair bin Awam memeluk Islam di awal usia remaja, lingkungan umur 15 tahun. Zubair bin Awam apabila menyebut tentang riwayat kehidupannya, pasti tidak boleh dipisah dengan sahabat yang bernama Talhah ibn Ubaidillah. Keduanya memeluk Islam dalam usia yang sangat muda. Keduanya sangat gagah dan berani. Keduanya mempunyai kecenderungan yang sama, suka berniaga. Dan keduanya mempunyai kecenderungan yang sama, bahkan jalan cerita yang hampir sama di antara Zubair dan Talhah, sehinggalah kedua-duanya di hujung kehidupan mereka disemadikan di dalam ruang yang sama, juga syahid di dalam peperangan yang sama. Subhanallah. Zubair ibn Awam digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam kalangan umatku yang menghunuskan pedang di jalan Allah yang pertama sekali adalah Sayyidina Zubair ibn Awam. Subhanallah. Apakah peristiwa itu? Ketika mula-mula Islam tersebar di kota Mekah secara terang-terangan, masyarakat Islam ketika itu diancam. Bahkan Rasulullah ketika itu cuba dibunuh, diugut dan sebagainya. Sehingga tular viral satu berita bahawasanya Rasulullah telah terbunuh. Mendengar berita ini, Zubair bin Awam dengan marahnya lantas keluar daripada rumahnya dengan menghunuskan pedang sambil mencari-cari siapakah yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu takdir Allah, Zubair ketika itu keluar dalam perjalanan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Zubair, mengapa kamu keluar dalam keadaan rupa yang begitu marah sekali sambil pedang terhunus, wahai Zubair?" Lalu kata Zubair, "Ya Rasulullah, aku mendengar kabar berita kamu telah terbunuh." Lalu Nabi bertanya, "Wahai Zubair, kalaulah benar aku terbunuh, wahai Zubair, apa yang ingin kamu lakukan, wahai Zubair?" "Wallahi ya Rasulullah, kalaulah benar kamu terbunuh, pasti akan aku bunuh dan kupenggal kepala orang yang membunuh kamu itu, ya Rasulullah." Subhanallah. Lalu Nabi tersenyum mendengarkan jawapan daripada Zubair, jawapan daripada seorang anak muda yang sangat berkobar-kobar semangat mempertahankan Nabi dan Rasul. Lalu Nabi mendoakan kebaikan buat Zubair, juga mendoakan pedang yang dipegang oleh Zubair. Peristiwa inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam kalangan umatku, dialah laki-laki yang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah. Subhanallah. Hebat bukan cerita tentang Zubair? Beliau tidak pernah terlepas satu pun peperangan ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Zubair ibn Awam di dalam peperangan Badar, umat Islam ketika itu hanya mempunyai 2 ekor kuda untuk memimpin sayap kanan tentera dan memimpin sayap kiri tentera. Dalam 2 ekor kuda ini, Rasulullah memberikan kuda itu kepada Zubair bin Awam di sebelah kanan. Subhanallah.
menunjukkan betapa percayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepahlawanan Zubair ibn Awwam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggelar Sayyidina Zubair ibn Awwam sebagai penjaga kepada Nabi dan penjaga kepada umat ini. Subhanallah. Dalam satu peristiwa peperangan Uhud, sebelum berlaku peperangan secara besar-besaran mengikut tradisi Arab, pastinya akan berlaku peperangan secara duel. 1 lawan 1 ataupun 2 lawan 2. Dan sebelum peperangan Uhud, keluar seorang laki-laki musyrikin, lalu dia menempelak tentera Islam. Laki-laki itu bernama Talhah ibn Abi Talhah. Lalu ketika dia keluar mencerca tentera Islam, menghina Islam, sehingga tentera Islam ketika itu teragak-agak, siapakah yang ingin keluar berlawan dengan laki-laki ini? Beliau merupakan seorang jagoan dalam kalangan masyarakat ketika itu. Lalu ketika itu Zubair setelah mendengar cercaan serta makian yang dilontarkan oleh Talhah bin Abi Talhah, lantas meluru keluar. Lalu berlakulah duel yang sangat sengit di antara Zubair dan juga Talhah ibn Abi Talhah. Dalam peperangan duel yang begitu lama itu, memakan masa yang agak panjang, tidak seperti kebiasaannya. Lalu masyarakat menanti-nanti siapakah yang akan menang dalam peperangan ini. Kedua-duanya sama handal. Kedua-duanya, seorangnya anak muda yang sangat gagah berani seperti Zubair, seorang lagi seorang yang sangat berpengalaman mengendalikan peperangan, Talhah bin Abi Talhah. Lalu ketika itu Nabi berkata, wallahi, orang yang jatuh dulu di antara duel itu, dialah yang akan tewas, dialah yang akan terbunuh dahulu. Nabi tidak menyebut siapa, boleh jadi Zubair, boleh jadi Talhah ibn Abi Talhah musyrikin itu. Lantas Nabi mengangkat tangan berdoa, ya Allah, jatuhkanlah Talhah ibn Abi Talhah terlebih dahulu. Lalu diaminkan oleh para sahabat. Tidak lama daripada doa itu, lantas terjatuhlah Talhah ibn Abi Talhah, berjaya ditebas kakinya. Lalu ketika dia jatuh, Zubair dengan segera menghabiskan riwayat Talhah bin Abi Talhah. Lalu ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, seluruh Nabi dan Rasul mempunyai pengiringnya tersendiri. Dan pengiring bagiku dan umat ini, likulli nabiyyin ada hawarinya. Dan umat ini dan aku, hawarinya adalah Zubair ibn Awwam. Subhanallah. Hebat bukan? Cerita tentang Zubair bin Awwam. Penghujung kehidupan Zubair bin Awwam, berlaku fitnah di dalam kalangan umat Islam zaman pemerintahan khalifah yang bernama Sayyidina Ali. Berlaku peperangan saudara sesama Islam, peperangan yang dinamakan peperangan Jamal. Dalam peperangan ini Zubair dan juga Talhah telah terbunuh. Lalu ketika itu disemadikan oleh Sayyidina Ali dalam satu ruang yang sama, sambil Sayyidina Ali mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ampunilah mereka berdua dan jadikanlah aku boleh bersaudara bersama dengan mereka berdua di dalam syurga nanti, ya Allah. Itulah dia di antara pengiktirafan para sahabat kepada Sayyidina Zubair bin Awwam. Subhanallah. Menarik bukan? Banyak lagi riwayat-riwayat menarik tentang kehidupan para sahabat yang akan kita bicarakan pada masa-masa akan datang. Jumpa lagi pada video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.